Tapi dia sengit ya. Ada kelas mana ni? Ke mana? Dia ni ber. Santai besar. Asli pun tak apa pun kau tu. Mau teliak ni. Sengit sikit lah. Tu kau tengok sengit kan? Main jom kat aku ni kan. Main jom kat. Salah. Apa dia buat? Jatuh buruk. Kita start tu kan? Ya. Clear. Nampak? Okey. Nak tulis kat apa putih tu lah. Aku tulis sikit ke? Nama tengok kau. Boleh? Baik tak nampak semua. Tak nampak? Dia nampak tekat ni. Bila tu je. Tak apa pun. Boleh lah. Jauh lah. Dua kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okey, lama dah tak buat. Udah buku kat Falim especially, itu tak buat live. Datang kan tukar page lah. Dulu bila sini sebelah ni tukar book surgeon lah. Okey. So lah ni buat live guna book surgeon lah. No. Ada lagi member belum sampai. Jadi memang insya-Allah. Buku malam ni apa dah? Amal ni nak jauh dia. Oh, tu dah dengar kata Amal macam nak mai. Jadi tak apa. Kita jalan je dekat mana yang ada. Okey, buku malam ni insya-Allah buku tajuk dia Bukan Pasal Malam. Penulis dia Pramodia Anantathur. Aku macam nak sebut pun kadang tu macam payah aku terpaksa Google cara sebut dia macam mana. Pramodia Anantathur. Sila. Okey, pasal penulis dulu lah. Penulis ni dia lahir pada 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Buku Indon. Ya. Itulah. Ni buku Indon. So macam mana? Bahasa Indonesia dengan bahasa kita dia lebih kurang. Ada yang sama, ada yang tak. Cuma bila baca buku Indon ni memang kena sedia Google dekat tangan lah. Aku cari maksud dia pun kena tulis arti. Kan maksud kan, arti perkataan. Sekian-sekian apa. Cari lah. Kadang contoh lah kan, macam perkataan kita kata misai, dia pun kata kumis. Kan? Tu terpaksa kumis nak tambah kan, cari. Terpaksa buat macam tu. Okey. Penulis dia ni juga banyak tulis buku. Cuma tu lah ironi dia banyak duduk dalam penjara. Dia ni penulis dia. Banyak dalam penjara, banyak tulis. Orang hang masuk penjara dia kadang banyak tulis. Kadang macam apa? Saya butuh lah. Saya butuh duduk dalam penjara menulis banyak. Hamka duduk dalam penjara. Ibnu Taimiyah duduk dalam penjara tulis banyak. Macam Anak Ibrahim. Okey. Tapi dah dari bahasa ni tak tahu tulis buku gedok apa ni, tak tahu. Tulis kot, harap tulis. Ada aku. Dulu jumpa banyak orang lah, tak apa. Dia apa sini? Dia apa? 3 tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di Orde Lama, 14 tahun yang melelahkan di Orde Baru. Mana lagi? Lepas tu dia bebas pada 21 Disember 1979. Secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dengan G30S PKI. PKI ni Parti Komunis Indonesia. Depa akan sebut PKA. Kan cara sebutan orang Indonesia lain pada kita kan. Okey, yang tu dia cuma bila dia dah bebas pun dia masih dikenakan tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara sampai tahun 1999. Aku tanya aku 6 tahun. Waktu tu dia stay hidup lagi. Dia meninggal dah.
tahun 2014 kot. Kalau aku tak silap, dia meninggal dah, penulis ni meninggal dah. Dan dia memang tulis banyak. Dia kata dari tangannya yang dingin telah lahir lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke lebih dari 42 bahasa asing. Dia tulis banyak lah. Ada satu lagi buku dia aku beli. Kalau nak cari buku dia yang terbitan Lentera Dipantara, dia punya penerbit dia, boleh cari dekat Gerak Budaya. Beli hari tu pun 2 buku Pramodia Natata ni beli dekat Gerak Budaya Talin Jaya. Sini pulau ada satu Gerak Budaya. Dekat Masjid Kapitan. Dekat Masjid Kapitan. Situ pun masa boleh cari kot sebab Gerak Budaya dia jual buku-buku macam tu. Okey, tu pasal penulis sikit. Aku akan go macam ni lah, cerita basic tu, maksudnya secara ringkas cerita dia pasal apa. Sebab yang ni buku cerita, dia macam kata novel lah, buku cerita. Setebal, kalau ikut cerita dia, setebal 104 muka surat. Satu kadang tu bagi confidence sikit lah, tengok 104 boleh habis kot. Cuma struggle dia makan masa sikit sebab nak kena cari perkataan. Masuk dia apa, yang tu struggle dia sikit. Okay, basically cerita ni, apa tengok dulu buku ni. Tengok dulu sana. Okay, basically buku ni dia cerita tentang struggle seorang lelaki lah. Lelaki yang baru keluar penjara 2 minggu. Okay, bayangkan seorang lelaki, dia duduk dalam penjara, dia baru keluar 2 minggu. Lepas tu dia ada tulis surat dekat pok dia. Dia dah tulis surat dekat pok dia. Cuma dia kata dalam cerita tu, dia kata surat yang dia tulis tu surat yang pedas. Maksudnya surat yang agak kurang ajak lah untuk dihantar dekat pok dia. Ada isu yang dia macam tak puas hati. Okay, dia tulis, dia hantar. Bila dia keluar penjara 2 minggu tu, dia dapat reply surat daripada bapak dia. Dia dapat lepas daripada dia dapat surat tu, dia macam dia biasalah keluar penjara kerja, dia dah ada isteri. Lepas tu lepas 6 bulan dia dapat surat lagi. Tapi sekali ni bukan surat daripada bapak dia. Kali ni surat daripada paman dia, pakcik dah, pak menakan dah. Pak menakan dia hantar surat, habaq kata pak hang sakit. Dia lah ni kerja di Jakarta. Dia baru keluar ni. Dia kerja di Jakarta, dia kena balik ke Blora. Somehow Blora adalah tempat lahir penulis. Tak sure dah, kadang-kadang penulis macam ni dia akan nak gambarkan perjalanan hidup dia. Sebab tu dia kan asal di Blora. Lepas tu macam dia nak abang kata mungkin lah Sirih pulang ke Gagang ke, ataupun dia nak abang struggle dia, ataupun mungkin cerita ni pasal dia, kita tak tahu. Mungkin lah dia tak abang. Karakter dalam ni memang karakter tu dia bahasakan diri dia aku daripada awal lagi. Cuma kalau nak kata nama karakter tu, aku dah jumpa lah perkataan Gus, G-U-S. Tak tahu lah ini gelaran ke apa, mungkin nama ke, tak sure. Waktu dia sembang dengan orang kampung dah ada dia guna perkataan Gus. Okey, dia anak lelaki baru keluar penjara 2 minggu. Lepas 6 bulan dia dapat lagi satu surat pak dia. Abang kata pak dia sakit dan dia kena struggle lah daripada Jakarta dia nak balik Blora. Dia ni orang susah, bukan orang senang. Even dia kerja macam kerja pegawai rendah lah. Dia kerja, dia nak minta cuti pun susah apa semua, tapi dia still struggle nak balik tengok pak dia. Dalam perjalanan dia nak balik tengok pak dia tu, dia dengan isteri dia balik. Time tu macam-macam benda lah. Kira yang dia akan ceritakan pengalaman dia. Dia akan aku nampak yang ni, macam tu lah. Dia macam lebih kepada dia describe lah, dia habaq. Cuma boleh nampak lah hubungan dia dengan isteri dia. Time tu agak macam renggang sikit lah. Macam renggang sikit. Yang tu antara tema yang kita akan sentuh lagi lah. Lepas tu, okay, habis dia on the way tu, dia dengan bini dia on the way. Dia kata dia nampak macam suasana lah, beza suasana daripada Jakarta ke Blora. Lepas tu sampai dia nak kereta api kalau tak silap. Dia nak kereta api. Lepas tu dia pun nak balik ke rumah dia nak kereta kuda. Ada satu perkataan dia pun sebut kereta kuda. Aku tak sure, tak ingat dah perkataan apa. Cuma bila Google balik, kereta kuda. Hanya kereta kuda. Orang Indonesia panggil guna perkataan lain. Okey, bila dia sampai kat rumah dia, dia tak pergi tengok pak dia lagi. Pak dia ada kat hospital. Indonesia panggil hospital, rumah sakit. Pak dia ada kat rumah sakit. Lepas tu dia macam dia balik rumah dia dulu. Rumah yang dia tinggal lama.
Dia dulu dia waktu kecil dah duduk kat rumah. Lepas tu dia tinggal rumah dah. Dia bawa balik. Dan dia dapat tahu adik dia pun sakit. Adik perempuan dia. Adik perempuan dia keguguran, macam baby meninggal apa semua. Lepas tu adik dia pun sakit juga. So macam cerita ni lebih pada cerita sedih lah. Cerita sedih macam humbly depressed tau. Sebab dia baru keluar penjara. Tu dia balik. Dia duduk, dia dengan bini dia pun dah tak berapa ada hubungan elok dah. Dia balik mah dia dengar pak dia sakit, adik dia sakit. Lepas tu habis dia tengok adik dah, dia balik, dia baru pergi tengok pak dia. Dia jumpa pak dia sakit dalam tu tulis TBA. Sebenarnya dia TB, tuberculosis, penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru. Dia tuberculosis ni dia daripada bakteria lah. Ada satu bakteria tu dia akan macam kena masuk dalam paru-paru dan dia boleh merebak melalui pernafasan. So kalau pergi hospital, abang patient ni TB, sebenarnya dia akan letak dalam satu isolation room. Dia kena letak dalam satu bilik khas dan nak masuk kena pakai mask. Jangan pakai, kalau macam confirm patient tu TB, contoh sakit tu kena TB, jangan pakai mask yang sekadar warna biru tu, yang nipis tu jangan. Kena pakai yang N95 tu. Dia warna putih yang tutup. Memang kena pakai macam tu kalau dah confirm TB. Yang tu antara precaution lah. Sentuh sikit sebab dah dia sebut pak dah sakit TB. Okey. Adik dia tadi tu sakit apa tak aku tak sure sebab aku tak jelas dia sakit apa dalam tu. Cuma dia kata sakit lah. Ada orang tulis review kata adik dia tu sakit malaria. Ada. Ni review yang aku saja Google cari, kan buku lama kan. Of course ada orang buat review kan. Okey, baik. Habis tu dia balik dalam perjalanan tu macam-macam. Dia jumpa pak dia. Okey. Masa tu lah ada unsur mistik. Ada unsur mistik dekat dalam buku ni. Biasalah bila orang sakit, orang tua sakit. So dia pun nak try rawat dekat hospital, satu hal lah. Dan dia pun nak try buat cara bomo, cara kampung. Adalah kata pergi jumpa dukun ni bagi benda sekian-sekian. Lepas tu suruh letak dia basically dia macam bagi apa benda tu, kemenyan dengan setanggi. Basically macam tu lah. Tu suruh letak setanggi tu. Aku tak sure. Aku macam dia somehow geng dengan kemenyan juga. Benda perasak lah, benda perasak. Kan dekat tempat bara tu kan, letak kemenyan dengan setanggi. Yang tu kadang ada orang guna untuk bagi wangi. Sometimes orang guna untuk bagi wangi. Sometimes dia guna untuk upacara dan something lah. Okay. Dan ada juga unsur dekat dalam buku ni. Dia kata kalau nak sembuhkan pak dah, kena repair rumah. Yes, ada. Yes, kita macam sebab orang tu kalau tak silap yang cakap ni, sekejap kita akan tengok lah. Kita akan go page by page. Yang cakap ni tukang potong kambing, something macam tu. Macam kalau orang kampung kadang panggil mak derih tu. Mak derih yang tukang sembelih. Kan? Kalau macam ni kat kambing, kira dia kata tukang potong kambing kalau tak silap kat dalam buku tu disebut. Bila dia jumpa tukang potong kambing ni, tukang macam orang ni kata kat dia, kalau rumah tu sakit, orang dia pun sakit. Dia kata so dia kata repair lah rumah tu. Dia kata repair rumah tu insya-Allah pak hang boleh sakit. Boleh sakit tu boleh sihat. Macam tu. Dia somehow ada usul-usul macam tu. Macam waktu hang macam tu hang you are having fun lah macam orang percaya benda ni kan. Apa kena guna rumah dengan orang kan. Tak apalah, happy lah. Aku enjoy je cerita tu. Dekat zaman macam tu. Zaman sekarang pun ada. Dia kepercayaan tu kadang ikut tempat juga kan. Baik. Habis daripada tu dia jumpa dan dia pergi yang dukun pun semua tu. Cerita tu berakhir dengan pak dia meninggal. Dia tak boleh nak repair rumah tu sebab dia tak ada duit. Dia orang susah. Cuma dia boleh janji lah dekat bapak dia, dah tak apa aku repair rumah tu. Dia nak beli simen, batu-batu apa semua pun, pasir apa semua duit. Problem juga. Dia dah orang susah. So dia hanya boleh berjanji je lah. Lepas tu pak dia meninggal juga last. Dan lepas tu pak dia meninggal, biasalah ziarah. Bila dah sakit, bila dah meninggal, orang pergi ziarah mayat. Kotak ni Islam ke apa? Pak dia dekat dalam buku ni, dia kata pak dia Islam. So cara perkebumian semua dia macam dia urus cara Islam lah. Silap.
Lepas tu bila pok dia meninggal, kawan-kawan hak mai tengok, hak mai jumpa ni semua, antaranya geng-geng judi geng-geng main judi. Disebut terus tu. Dia geng-geng pok dia hak main judi sekali. Mai, lepas tu bila macam bersembang tu macam abang kata, "Oi, aku pernah main judi dengan dia. Dia macam ni. Maksudnya cakap benda buruk lah pasal kawan tu. Sepak habis. Dia habaq dia contoh dia pun dia macam contoh kalau macam rumah sebenarnya mayat dekat dalam rumah letak kat bilik ke apa kan. Satu tempat depa bersembang kat satu tempat lain tapi orang boleh dengar macam depa bersembang tu contoh dulu aku main judi dengan dia ni macam ni sekian tentang bapak dia. Okey, tu satu hal. Lepas daripada tu waktu tu lah keluar dialog pasal malam. Macam mana cerita ni boleh letak tajuk bukan pasal malam. Dia perkataan pasal malam tu keluar waktu depa geng-geng judi pok dia tu duduk sembang. Time tu depa keluar. Dia lebih kepada rungutan. Dia macam tak puas hati. Macam tu. Sekali kita tengok. Dia arwah tu. Dah. Dia tak puas hati dengan takdir Tuhan. Okay. Kadang dia mesej dia macam tu. Dia tak puas hati dengan takdir Tuhan. Tu basically dia punya cerita lah. Dia main daripada Jakarta. Dia baru keluar penjara 2 minggu. Dia main daripada Jakarta. Dia nak ke Blora. Dalam perjalanan tu dia nampak lah beza antara Jakarta dengan Blora kampung dia. Dia pergi, dia jumpa adik dia sakit. Baru dia pergi rumah sakit, jumpa bapak dia. Bapak dia sakit TB. Lepas tu cuba nak rawat bapak dia dekat rumah sakit tu. Perubatan moden lah kita kata. Lepas tu dengan jumpa dukun pun jumpa juga. Nak suruh repair rumah untuk sembuhkan bapak dia pun. Suruh repair juga. Tapi dia tak mampu buat sebab dia orang susah. Last kali bapak dia meninggal, bawa kepada kawan-kawan bapak dia cakap pasal judi tu. Lepas tu main kepada bukan pasal malam. Okay, tu basically cerita dia dalam 104 muka surat tu. Okay, lepas ni kita nak masuk tema dia lah. Aku list down kat sini tema-tema dia. Aku dah sebut. Okay, aku nak mention dulu. Bapak dia yang meninggal ni seorang guru, cikgu lah, mengajar. Lepas tu depa dua-dua dia dan anak dia dua-dua pro kepada pembentukan Republik Indonesia. Pro kepada pembentukan Republik Indonesia. Cara macam depa kena tangkap tu pun atas sebab depa kena tangkap tu dengan Parti Komunis Indonesia yang bergabung dengan, kalau tak silap dia sebut PKI dengan apa dekat buku tu. Dia macam dia bergabung. Lepas tu macam ada satu macam pemberontakan. Tu pak dia kena tangkap sebelum tu. Pak dia pun biasa kena tangkap dengan orang yang sama. Dia kena tangkap waktu memberontak time tu. Dia kena tangkap. Lepas tu depa ada nasib yang sama maksudnya. Dia pernah masuk penjara dan ditangkap oleh orang yang sama. PKI juga, Parti Komunis Indonesia juga yang tangkap depa. Cuma depa tak tahu benda tu. That's why bila dia salah faham. Okey. Clear kot lah. Dia punya sinopsis dulu. Macam buku tu aku boleh buka. Sinopsis. Okay, baik. Okay, tema yang first. Hubungan suami isteri yang turning yellow. Maksudnya mula-mula menikah seronok. Lepas daripada tu dah lama dia makin rasa pudak. Yang tu disebutkan dalam buku ni, muka surat 14. Aku baca sikit lah. Okay, dia kata sebab dia waktu dia naik kereta api tu dengan bini dia. Biasalah dalam keadaan tak selesa. Mongot macam. Lepas tu isteri dia kata, "Hang pakailah baju ni balik." Macam biasalah dialog standard suami isteri lah. Sebenarnya depa concern, depa ambil berat satu sama lain. Cuma dia rasa tawak. Dia kata mungkin disebabkan dia ada banyak masalah kan. Dia hambar lah. Time tu dia jadi macam, dah lah aku stres. Dia ni cakap macam ni je lah. Dia mongot. Dia kata sebab bini dia sembang. Bini dia kata jangan terlalu lama di Blora. Dia kata isteriku, Blora tu kampung dia. Dia kata, "Ku pandangi isteriku itu, aku rasai keningku jadi tebal oleh kerut mirut dan aku menjawab pendek. Kita melihat keadaannya dulu." Keadaan bapak dia. Dia kata tengok bapak macam mana. Kalau bapak okey, balik awal lah kot. Dia kata kan. "Sebentar bayangan kenangan pada ayah hilang." Itu dia kata barangkali kalau terlalu lama, ni bini dah cakap, "Barangkali kalau terlalu lama aku terpaksa pulang dahulu." Tu dia start lah. Dia kata hatiku kesal. Dia kata dipandanginya aku dulu-dulu sebelum bertunangan
matanya amat bagus dalam perasaanku, tapi kebagusan itu telah lenyap sekarang. Ya, matanya seperti mata orang-orang lainnya yang tak menarik perhatianku, dan aku membalas pandangnya. Barangkali mataku yang buruk itu, dan ini sudah ku ketahui sejak kecilku, juga tak menarik hatinya lagi. Itu dia pun menjawab, itu tergantung padamu sendiri. Dia nampak hubungan dia dengan bini dia ni macam agak dingin lah. Bukan jenis sonok lah time tu. Mungkin sebab faktor yang banyak lah. Sebab dia ada masalah, mungkin lagu dia stres time tu. Cuma yang ni salah satu tempat yang dia sebut pasal bini dia ni punya mata dah tak menarik macam dulu. Dia ulang banyak kali dekat dalam cerita ni. Dia bukan cakap kat satu tempat ni je, dia ulang banyak kali. So mungkin dia nak habaq lagi dan lagi dah. Dia kata apa, dia ni dengan isteri dah tak macam dulu. Mungkin kot dia nak habaq macam tu. Apa dah? Cari duit kalau kaya tak apa. dia orang susah. Payah lah. Okey. Settle. Tak apa, masa kita sembang pasal poligami. Live. Okay, baik. First, yang tu tema first lah, yang dia cuba bawa hubungan suami isteri yang makin pudar. Tu first. Yang kedua, konflik ayah dengan anak. Ayah dengan anak ni maksudnya ayah dia dengan dia. Dekat muka surat 27. Muka surat 27. Okay, macam ni. Dia bila dia duduk dalam penjara, dia dapat tahu kata adik dia sakit. Dan kata adik dia tadi tu kan, bapak dia habaq kata adik dia sakit dan sebagainya. Cuma dia waktu tu dia tak puas hati. Dia kata kata patutnya ayah jaga elok-elok lah. Patutnya pasal apa ayah bagi dia sakit? Ayah dia pun sakit. Ayah dia tak habaq kata ayah dia sakit. Cuma tu lah dia habaq, dia kata patutnya ayah jaga elok-elok lah. Dia tahu tu. Yang tu macam cara kita cakap lah, nak menggambarkan apa situasi yang dihadapi yang tu. Macam dia kata tu, cuma dia tak tahu ayah dia sakit. Dan kemudian lepas daripada tu, bapak dia reply surat kan. Bapak dia kata, ya anakku, selama hidupku yang 56 tahun ini, tahulah aku bahawa usaha dan ikhtiar manusia itu sangat terbatas. Aku sendiri tak membiarkan adikmu sakit bila saja aku berkuasa atas nasib manusia. Penyakitnya itu diperolehnya waktu adikmu turut terkurung oleh pasukan merah di daerah rawa, di daerah malaria. Adik dia sakit malaria lah, dia tahu tu. Dan barangkali engkau bisa mengerti sendiri bagaimana keadaan obat-obatan di daerah perang. Dan sekiranya engkau sendiri bukan prajurit. Kira nak abang kata, pok dia bukan saya saja dah bagi adik dia sakit tak merawat. Dia kata, dah lah waktu tu perang, adik dia terlibat dekat daerah yang kena malaria. Macam pok dia jawab macam tu lah. Cuma biasalah dia muda kita tu. Dia rebel tu lebih sikit. Dia cakap dia macam surat dia tu agak pedas. Dia tulis surat tu dia macam dia menyalahkan pok dia lah. Bila dia balik mai, dia tengok pok dia sakit, baru dia sedar. Baru dia kata, dia kata macam pok dia sakit. Pok dia sakit, pok dia tak habaq. Dan keadaan pok dia sebenarnya macam mana? Macam dah banyak berkorban lah sebenarnya. Muka surat 8 pun ada habaq juga pasal salah faham tu. Tapi muka surat 8 ni cerita pasal surat dia lah. Dia habaq surat ni, itu surat pok dia. Dia macam cerita kata apa, pok dia nak habaq, aku faham perasaan hang. Dan aku pun dulu kena tangkap macam hang juga. Dia sebab kan mereka pro kepada Republik, so PTI tangkap mereka kan. Okay, settle. Yang tu pasal konflik anak dengan ayah. Setakat dah faham kan? Tak faham. Okay, baik. Seterusnya, penyakit TB. Aku cerita dah tadi. Penyakit TB, pok ada hadapi TB. Cerita dah sikit kot pasal apa, mas dan sebagainya tadi. Okay, yang keempat, unsur mistik nak rawat penyakit. Okay, ni aku sebut tu lah, muka surat 51. Dia pergi jumpa dengan pawang. Dia pergi jumpa pawang. Okay, dia habaq macam ni. Dia kata, jadi tak dapatkah bapak memberikan pertolongan pada kami? Dia kata, aku bertanya gugup ni di persembangan dengan dukun. Dengan dukun dia habaq. Lepas tu dukun tu kata, aku hanya bisa memberikan syarat saja. Dia pun nak minta macam minta usada tu. Dia kata, kami mohon usada untuk menyembuhkan penyakit kakakku. Macam ilmu perubatan lah, somehow dalam kedukunan macam ni. Dia guna perkataan usada. Lepas tu
orang yang dia kata dukun ni, dia kata yang ni bukan usada, dia bagi dupa. Perkataan tu dupa, dia kata digagapinya sakunya, poket dia, dan dikeluarkan dari situ sebungkal dupa. Macam segumpai lah dupa. Dupa ni yang aku Google tu, dia kata kemenyan dengan setanggi tu lah. Benda-benda yang untuk bakar-bakar tu lah. Dia kata meneruskan dengan suara teratur. Dia kata ini bukan usada, ini hanya syarat saja. Tuan boleh merendamnya di air minum ayah tuan, tapi aku sendiri tak bisa berkata apa-apa. Maksudnya dukun tu pun dia kata dia kata macam aku tak boleh buat apa, dia kata. Basically dia kata tu dia just bagi kemenyan dengan setanggi tu, sobor dan nak minum. Setakat lah aku tak bisa jumpa lagi lah orang berubat ambil kemenyan dengan setanggi ni buh dalam ayak. Dalam ayak minum. Aku tak bisa jumpa lagi lah. Kawan tu dah batuk dah. TV. Tu macam tu lah jalan terus. Tapi aku tak tahu dia buat ke tak. Macam dia ambil lah benda tu. Lepas tu satu lagi lah kot. Dia mungkin nak sindiak orang Melayu pun so. Macam orang Indonesia lah kot. Orang Indonesia. Saya claim pula. Saya claim lah kan. Aku tak tahu Pramodia ni Melayu ke tak, aku tak tahu. Tak sure. Tapi macam kalau duduk kat Indonesia tu maybe macam Jawa sikit kot tahu. Wallahualam, tak sure. Tapi macam unsur mistik ni sebenarnya dia macam mana nak kata, peranan dia dalam masyarakat tu agak tinggi jugalah. Even especially kalau macam kampung. Kalau macam belah-belah kampung ni memang agak significant. Even modern macam kita, modern tak kat mana pun. Tu basically benda aku pernah bisa jumpa lah kat hospital kan. Kalau macam contoh confirm dah patient tu memang kena HIV. Contoh memang kena HIV. Lepas tu still lagi mak dia boleh macam mana, mungkin macam menafikan. Lepas tu tiba-tiba dia kata anak saya ni kena santau. Dia tahu tu. Dia bawa dia kena santau dah tahu. Dia baru dapat kerja bagus. Orang dengki dengan dia. So orang santau. Dari segi kepercayaan, kalau hang nak percaya begitu sila, ikut suka hang lah. Cuma macam mana, aku tak suka nak impose kepercayaan aku kat orang. Cuma bila dia cakap macam tu dekat hospital, keadaan tu agak tegang sikit. Sebab kat hospital dia setting dia moden. Maksudnya kami boleh nampak lah apa, kalau contoh kata darah tinggi, kita ni tengok BP dia tinggi ke apa, dia punya blood pressure dia, kita boleh sukat. Hang nak sukat santau kenapa? Susah. Benda tu tak ada. Macam tak ada KPI kan. Dia macam perubatan moden memang kena sukat. Kalau macam yang segala promo ni tak tahu lah ilmu depa macam mana tu aku tak sure lah. Jenis orang hijab tak nampak payah ha. Kalau jenis orang apa angkat hijab dah nampak kan. Tu payah. No? Boleh faham apa usul mistik ni. Memanglah kita tengok ni dalam keadaan kampung, dalam keadaan depa di Indonesia dan sebagainya. Cuma aku still fikir benda ni relevan dekat Malaysia. Benda ni still ada. Tak cakap pergi hospital. Try tengok. Kita di Indo pun hasil pendidikan tak sampai sangat sana kan. Mungkin lah. Buat benda aku tu. Waktu dulu lah. Sekarang aku tak sure. Sekarang ikut daerah aku lah. Sama lah. Maksudnya ada tempat yang kalau education depa bagus, mungkin mereka dah tak percaya dalam mistik-mistik ni. Tapi jangan confuse kot lah mistik dengan perkara gaib. Jangan confuse lah. Mistik contoh kau marut kurafat bagai ni semua, itu mistik kan. Kalau perkara gaib, Allah, syaitan, sam'iyat, benda-benda yang kita tak nampak ni, yang tu ada. Bukan kata kita tolak mistik, maksudnya kita kata jin tak ada. Tak, jin ada. Cuma kalau dah sampai penyakit tu confirm memang Mycobacterium tuberculosis, contoh TB. Kalau yang tu pun hang nak associate dengan kemenyan dengan setanggi, payah. Macam orang yang tersampuk hantu, hang bagi kena antibiotik, tak jadi. Hang injek apa antibiotik, tak jadi apa. Kalau cek habis tapi tak tahu penyakit apa. Tu mungkin. Kan? Tapi macam dia doesn't make sense. Sorry to say lah benda ni. Saya geng-geng dukun pun dah bantai aku kena. Minta maaf. Okay. Tak oni mai. Okay. Baik. Yang tu page 51 lah. Ini page 44. Ni yang pasal repair rumah untuk sihatkan ayah. Itu kita faham. Okay. Dia cakap kat sini. Dia kata
Senang. Okey, yang ni dialog dia dengan tukang potong kambing. Kalau tak silap, dia potong ni. Gildeng. Okey, betul. Di kebun dekat pagar, ku temui seorang tetangga yang dulu juga tukang potong kambing. Tu muka surat di 42. Tu muka surat 43. Yang tukang potong kambing dia habaq ya Gus. Gus ni betul lah macam tadi aku sebut lah. Gus ni mungkin rujuk kepada nama watak yang lelaki ni, ataupun Gus ni satu gelaran. Gelaran Gus. Gelaran kot lah. Macam kita lah, kalau macam belah Kelantan tu Awang lah, Awel ke apa. Kalau belah sini Mat apa semua kan. So semua by default semua Mat. Macam mai kita akan kata Mat sekian. Dia mungkin panggil macam tu lah Gus ni. Dia kata, ya Gus, rumahmu itu aku juga yang mendirikan dulu. Dia kata, waktu itu engkau baru bisa tengkurak, baru boleh menerak. Baru boleh menerak. Dia kata 25 tahun yang lalu. Boleh estimate lah lelaki ni punya umur time ni, lelaki yang baru keluar penjara ni, maybe umur dia sekitar 20 lebih kot. Sebab dia kata waktu tu dia tu boleh menerak umur apa? Okey. Kan? Waktu menerak tak sampai setahun kot. Tak sampai lagi, dia dah kecil lagi baru boleh menerak. So dia kata dah 25 tahun. Maksudnya dia masuk penjara umur muda. Dia keluar. Lah kalau macam waktu tu umur dia 25, dia masuk penjara umur apa dah? 12. Mungkin belah-belah, ataupun dia masuk waktu awal 20-an, dia keluar waktu 25. Itu daripada segi faktor umur lah. Itu dia kata, dan selama itu rumahmu itu belum pernah diperbaiki. Dia kata start daripada awal buat sampai law, tak pernah repair rumah hang. Dia kata tu. Dia kata, fikir saja 25 tahun. Itu tidak sebentar dibandingkan dengan jeleknya tanah di sini. Cubalah lihat rumah-rumah tembok yang didirikan sesudah rumahmu. Semua itu sudah roboh, bongkar dan sobek-sobek. Rumahmu itu masih kuat. Dia kata rumah dia elok lagi lah. Siapa yang buat rumah ni? Dia ni ya. Tukang kambing ni yang buat rumah tu. Lepas tu dia habaq sekarang suaranya jadi ketua-tuaan. Kalau bisa, dia kata, Gus, kalau bisa, harap rumahmu itu engkau perbaiki. Engkau sudah terlalu lama meninggalkan tempat ini, dan engkau sudah terlampau lama tak bergaul dengan orang-orang sini. Kerana itu barangkali ada baiknya aku ulangi kata orang tua-tua dulu. Ni maksudnya ni. Kata, aku ulang lagi sekali ya. Kerana itu barangkali ada baiknya aku ulangi kata orang tua-tua dulu. Apabila rumah itu rosak yang menempatinya pun rosak. Dia ambil pada kata orang tua-tua. Ambil pada kata orang tua-tua dulu. Dia kata bila rumah tu rosak, orang hak duduk tu pun rosak. Rosak as in sakit lah. Mungkin as in sakit. Sebab tu dia kata macam mana? Orang tua tu maksud benda ni sistem kehidupan keluarga ke. Boleh jadi. Kita faham kat ni. Mungkin orang tua dulu berkiah. Mungkin lah dia berkiah, dia tak direct kata rumah maksudnya bata, kayu tu semua tak. Dia kata rumah tu mungkin sistem pengamalan rumah tu ke, hang makan tak jaga contohnya, ataupun keadaan depa time tu ke, mungkin lah. Cuma bila dia faham dalam maksud kata rumah, Literal lah. literalis. Mazhab Zahiri. Tukang kami ni mazhab Zahiri pelik. Dah. Aku judge dia. Itu macam tu dia habaq dia kata tu dia berbincang pasal pak dia sakit. Sebelum dia masuk dia kata aku mengangguk-anggukkan kepala dengan berat. Dia kata dengan berat diberati oleh perhitungan harga kayu, simen dan paku. Dia kata aku mengangguk kepala aku dengan berat. Dia kata diberati dengan harga simen, kayu dengan paku. Maksudnya dia orang susah. Dia dah lah struggle. Dia struggle nak balik mai Jakarta pun dia kena minta hutang lama kawan dia. Dia kena minta balik. Sebab kawan dia bagus. Kalau kawan dia jenis hutang apa? Aku pun tak ada duit. Contoh macam tu kan. Dia jenis kepiak. Dia tak boleh balik Blora tengok pak dah. Tu macam dia minta hutang lama pak dah. Hutang lama kawan dia. Dia dapat duit tu baru dia balik mai Blora. Tu dia nak balik tu pun dia guna duit hutang tu. Tu dia nak buat rumah tu tak guna apa. Kalau betul lah sakit tu, ni yang kata benda-benda mistik ni kadang-kadang menyusahkan orang balik. Kalau betul lah sakit pak dia tu disebabkan rumah tu nak kena repair, jenuh bergolok bergadai, habis duit lah. Duit tak ada. Tu takkan nak kena pinjam kot nak repair rumah. Insurans tak cover. Insurans tak cover. Tak tahu time tu ada insurans ke tak, tak sure lah. Lepas tu macam kalau contoh dah repair tu rumah tu elok, pak dia meninggal elok.
Tak kena ligan ni, tukang kambing ni. Ligan, punggai apa sebab dia hang kata kalau macam repair rumah, pok aku sihat. Tak, benda tu tak jadilah, benda tu tak boleh lah sebenarnya. Tak sure lah ni satu analogi ke apa ataupun dia memang nak singgah apa orang Blora dan sebagainya tu, wallahualam lah. Yang tu mungkin kita boleh ambil pengajaran sikit kan. Okay, tu page 51 dengan page 44. Okay, sekarang masuk dia punya core. Kenapa dia kata bukan pasal malam? Kenapa tajuk ni bukan pasal malam? Okey, boleh rujuk muka surat 95 kat dalam buku ni. Okey, ingat lagi aku contoh tadi yang pasal pok dia meninggal. Lepas tu geng-geng pok dia hang main judi tu. Mai, lepas tu macam membawang lah. Okey, istilah yang kita senang faham kan. Membawang. Lepas tu depa cakap pasal pok dia sekian. Salah seorang daripada dia tu orang yang cakap ni orang Tionghoa. Macam mana disebut dalam buku ni? Dia kata Tionghoa. Dia jadi Cina Tionghoa kot. Mungkin kan? Bukan aku racist, memang dia sebut dalam buku ni. Dia kata orang Tionghoa itu menggarami. Dia kata aku juga belum macam menggarami tu, depa kata macam nak bagi cerita tu menarik. Dia ada unsur tukar tambah kan. Biasalah bila sembang kan. Tambah garam bagi sedap sikit kan. Macam dia kata menggarami. Aku tak pasal Google kat perkataan menggarami tu menentang apa. Sebab tak biasa dengan bahasa Indonesia. Lepas tu dia mai. Okey, yang ni rungutan dia. Rungutan orang Tionghoa tu. Dia kata, "Ya, mengapa kita ini harus mati seorang diri? Lahir seorang diri pula. Dan mengapa kita ini harus hidup di satu dunia yang banyak manusianya? Dan kalau kita sudah bisa mencintai seorang manusia dan orang itu pun mencintai kita." Itu dialog tu stop kat situ. Dia tulis pula naratif. Ia duduk berlutut dan menjenguk melalui jendela ke ruang tengah di mana jenazah itu terbaring sendirian. Lepas tu dia meneruskan. Seperti mendiang kawan kita itu misalnya. Mengapa kemudian kita harus bercerai-berai dalam maut? Seorang. Dan seorang lagi lahir. Seorang lagi. Mengapa orang ini tak ramai-ramai lahir dan ramai-ramai mati? Aku ingin dunia ini seperti pasar malam. Tionghoa tu kata. Dia macam tak puas hati. Somehow sebab yang aku kata dia tak puas hati dengan takdir ni. Sebab yang bagi jadi mati ni siapa? Tuhan bagi jadi. Hidup mati Allah Ta'ala bagi jadi. Lepas tu macam, itu yang dia kata, kenapa kita hidup ni keluar main seorang. Lepas tu jumpa macam dia bawa main judi, bagai dah gang ni. Kira sahabat dunia akhirat lah. Sahabat perjudian. Lepas tu tiba-tiba meninggal seorang. Lepas tu sekejap lagi, lepas tu orang lain pula meninggal. Kira balik seorang-seorang lah. Bukan balik satu grup tu kan. Tu macam dia kata aku nak apa? Dah hilang lagi tak Mati sama-sama. Macam tu. Kira hidup keluar main ramai. Mati ramai. Hak tanam ramai ni syahid je. Orang tak tanam, orang judi ramai. Macam tu lah kan. Dia macam dia tak puas hati. Bila aku tengok tu mungkin isu dia kat sini sunyi. Dia mungkin sunyi. Kawan dia baru meninggal dan dia fikir balik, kawan aku dah pergi lah. Time aku bila lah sebab aku main judi sekali kena. Datang mungkin anytime lah. Kan? Macam yang tu satu rungutan dia. Dia mungkin sunyi. Biasalah manusia memang perlu kawan. Cuma itulah, hang seronok macam mana pun dengan kawan hang tu, dia somehow dia dalam dua. Dia pergi tu, hang pergi tu. Macam tu je. Kalau macam nak sekali serentak ni rare case kot. Tak, mungkin lah. Mungkin kita tak tahu kan. Macam satu bah gone sekali lah. Tapi still lagi kalau macam daripada segi kepercayaan kita dalam agama kita, dia memang kalau hisap tu seorang-seorang lah. Dia tak ada nak hisap ramai. Ada kabel, tak ada. So tak ada kan. Okay, baik. Boleh faham kan? Sebab aku kalau boleh macam nak baca buku, kita cari kenapa dia keluar tajuk. Kenapa tak dia guna perkataan bukan pasal malam. So macam, dan bagus juga dia bagi maksud dia ni towards the end. Muka surat 95 baru dia habaq apa pasal malam ni. So macam ya, pasal apa dia kata bukan pasal malam. So kalau aku nak tahu maksud dia, aku nak cari baca sampai habis lah. Kalau aku baca sekerat dekat muka surat 50 aku tak jumpa, tak tahulah kenapa dia guna perkataan bukan pasal malam. Sebab ini pun masalah juga dengan buku-buku sekarang yang aku duk baca lah. Buku aku biasalah malah baca buku indie, buku yang jangka kan. Kalau macam buku tu kadang tu banyak artikel kan.
dia ambil satu artikel tu, tajuk satu artikel tu dia buat depan. Dan padahal yang tu himpunan artikel. Macam Buku ni, artikel ni cakap benda lain. betul lah. Contoh, ini aku sebut tu lah, satu buku copy press. Apa sampai pasal dengar aku buku indie kan, buku kecil-kecil lah. Tajuk dia kat depan tu kakistokrasi. Yang muka Joker. Dia macam muka Joker tu dia gelak-gelak kan, macam memang muka Joker lah. Okey. Aku duk ingat kau, seluruh buku tu cerita pasal kakistokrasi. Kakistokrasi ni maksudnya pemimpin yang korup, pemimpin yang macam macam nak kata, kita kata pemimpin jahat lah. Macam mana depa memerintah satu negeri tu merosak. Macam tu. Aku dah ingatkan satu buku tu terus cerita pasal kakistokrasi dah. Satu artikel. Macam aku berbual lah. Dia bukan copy press saja yang buat. Tengok dubuk pada satu buku La Adri. La Adri tulis depan. La Adri. Kita dah ingat ni kalau Imam Malik ke apa dia nak hurai Imam Malik ke apa Tengok balik tak. La Adri tu satu je. Satu artikel daripada banyak-banyak artikel tu je. Dia ambil tu keluar. La Adri berkata tidak tahu tu. Tak boleh buku plastik. Itulah nak buka tak boleh. Kita macam kalau kita boleh buka tak tengok aku tak beli lah. Kan? Macam banyak buku macam tu. Beza dengan buku ni. Even dia nipis. Tapi boleh nampak lah dia punya penulis dia macam nak keluarkan tajuk tu kan. Mungkin tajuk ni daripada penulis. Sebab selalunya penulis yang keluarkan tajuk. Kalau macam editor ni dia ubah bahasa kot. Kan? Mungkin lah kan. So macam at least ada perkaitan lah antara tajuk dengan buku. Kira orang boleh cari lah. Kenapa? Tu baru seronok macam. Kalau dia just macam yang tadi aku cakap kakistokrasi La Adri tu. Kalau dia kata buka buku tu, cari artikel La Adri tu, baca habis bospi. Yang tu yang berkenaan dengan tajuk tu hal lain tak. Kalau macam kita nak buat, semua rugi adik kita beli RM20. Kan? Zaman ekonomi macam ni, mampu. Boleh faham tak? So, dapat kot kenapa tajuk ni dipilih, kenapa bukan pasal malam dan sebagainya. Dapat tak? Okey, baik. Isu seterusnya, isu pegawai atasan yang tekan pegawai bawahan. Ni dia duk jadi malah. Okey, cuma dalam buku ni address juga. Indonesia pun ada juga benda ni. Kan? Muka surat 10. Okey, kan aku cakap tadi dia kena minta cuti kan. Macam dia ni kerja sebagai pegawai bawahan tu, macam dia kena minta cuti lah. Basically orang yang atas tu macam bos dia lah. Even bukan bos besar, bos kecil, pegawai yang handle dia. Kita kalau macam contoh kerja dalam hierarki yang ada pegawai besar ni, kita sebagai pegawai bawah, dia akan ada macam satu, kita kata supervisor lah kot. Kalau macam kita nak minta cuti, kita kena lalu dia. Dia yang handle kita cuti pun semua kan. Yang nak dudukkan cuti pun dia. Macam ni serupa jugalah dengan orang ni. Dia habaq. Okey, dia sebut dan kalau engkau jadi presiden dan ibumu sakit, atau ambillah bapakmu, atau ambillah salah seorang dari keluargamu yang terdekat, besok atau lusa engkau sudah bisa datang menengok. Kalau presiden, kalau orang kaya, orang ada kedudukan, dia ada duit pun semua, sakit pergi terus lah, cangak lagi. Kan? Tapi dia tak lah. Orang cakap orang yang lelaki ni bukan presiden, bukan pegawai apa lah. Dia kata, dan sekiranya dia kata engkau pegawai kecil yang bergaji cukup hanya untuk bernafas saja, minta perlok tu cuti. Kataan Indonesia cuti. Dia kata minta cuti untuk pergi pun susah. Kerana sep-sep kecil itu merasa benar kalau dia bisa memberi larangan sesuatu pada pegawainya. Dia kata dia macam tempelok lah. Dia macam kata pegawai-pegawai yang duk jaga orang ni, supervisor ni, kata kadang-kadang kalau mereka boleh halang anak-anak buah mereka daripada dapat cuti, daripada sekian-sekian, yang tu exercise of power. Macam mana nak tunjuk kata aku ada authority lah, aku boleh kata hang tak boleh cuti. Tu salah satu kuasa aku nak tunjuk kata aku ada kuasa. Ni benda yang dia kata. Sebab dia ni minta cuti sebab nak balik tengok bapak dia kan. So kalau contoh pegawai atasan dia tu yang nak balik cuti, of course dapat. Sebab bapak aku sakit, so aku kena balik. Kalau pegawai bawah memang tak. Biasa kena. Dekat hospital time tu baru masuk kerja. Kadang memang betul kita demam. Dapat MC ni. Esok tu dapat MC. Pegawai yang tengok kita ni, dia still boleh kata habis kerja. Itu kerja ni bila nak buat? So esok main kerja ke tak?
Lama-lama kita pun aku sakit kan. Tak, aku demam kan. Itu macam I don't care. I don't care. Macam tak ada aku kena MC. Buat aku cuti je, awak tak tahu Cuma macam ada benda ni. Budaya ragging kena tempat kerja ni ada. Dia nak habaq kata dia ada power. Hak tu lah. Sebab Cuma lah dah tumpang kita sebut pasal pegawai-pegawai ni kan. Kalau macam attitude macam ni diteruskan, contohnya pegawai tu dibuat kat pegawai bawah dia, esok ni pegawai bawah dia naik pula jadi sama taraf dengan dia. Kalau pegawai yang sama yang naik ni dia buat kat pegawai bawah dia juga, sampai bila pun attitude macam ni terus lah. Dia macam Osman tumpang dah cakap, macam Osman, macam PRP farmasi akan ada, dia ikut hospital. Ragging dia macam-macam bentuk. So kalau macam mana? Kita contoh kita yang kena tindas ni. Bila kita tengok, oi, pegawai ni buat sini kat aku. Jagalah, esok ni aku naik jadi pegawai. Dia tahu betul. Kalau dia kata macam tu, bila dia nak jadi pegawai, dia cari balik pegawai hak mana bully dia cakap balik, dia terang balik. Tak apa. Ni tak, dia naik, dia buat kat Osman ni. Dia dah jadi MO dah time tu. Dia dah jadi doktor dah. Macam dia buat kat Osman lain. So benda tu, barah tu still ada lah dekat hospital. Barah dalam budaya tempat kerja. Masalah benda tu yang patutnya kena buang. Boleh faham ke tak kat tu? Okey, itu isu pegawai atasan. Nak habis dah dari 3 isu. Isu yang seterusnya guru. Pasal cikgu. Bapak dia ni, macam aku cakap tadi, bapak dia ni cikgu. Dan bapak dia bagi reason kenapa bapak dia jadi cikgu, sebab dia kata aku jadi cikgu untuk jadi nasionalis. Macam nasionalis ni dia macam lebih kepada bangsa Indonesia lah. Kan dia macam mana nak kata, tu pun satu isu juga. Isu nasionalisme ni pun satu isu juga. Sebab ada benda positif pasal nasionalisme ni. Contohlah macam Indonesia ni, dalam setting Depa baru merdeka. Depa baru lepas merdeka. Indonesia merdeka tahun salah. Cek balik. Ada tulis dalam ni. Indonesia merdeka 17 Ogos 1945. Indonesia merdeka daripada Belanda. So kalau satu bangsa tu dia baru merdeka, so bagi aku lah, nasionalisme penting untuk nak jaga balik bangsa tu. Macam mana? Bukan nak suruh bangsa tu rasa dia lah yang paling bagus. Macam Zionis semua macam sampai dah kata orang lain semua manusia lembu. Bukan kita nak nasionalisme yang macam tu. Kita nak nasionalisme yang, contoh, rumpun orang Melayu, at least confident dalam diri sendiri. Kita ni satu bangsa, kita boleh bangkit sama-sama. Bagi aku kalau nasionalisme setakat tu tak ada masalah. Cuma kalau sampai kata Melayu ni dia paling terror, ada nabi-nabi dulu Melayu juga. Yang tu hampir jauh lah tu. Nak kata confident pun agak lah. Kan jangan sampai tahu macam tu kan. Kata Nabi tu pun kena. Itu kita bincang lain. Macam payah agak kan, macam nasionalisme yang pelik lah. Kita kata teruk sangat lah kan. Sebab macam mana? Memang contoh agama kita dia tak main dengan bangsa. Hang Arab ke hang Ajam ke tak ada masalah. Tuhan treat sama aja. Cuma kalau satu-satu bangsa tu dia kena ada confidence level lah. At least kalau dok memang orang akan bijak. Betul. Yang tu je. So antara benda penting dia nasionalisme tu lah setakat yang aku faham lah. Okey, baik. Pasal guru tadi, muka surat 54 dengan 55. Kalau aku tak silap, dia pergi jumpa dukun tu. Dia cerita dia jumpa dan dia bersembang lah. Orang Indonesia cakap ngobrol. Ngobrol ni macam sembang sat tu. Sebelum tanya pasal yang dukun sakit apa tu, dia cakap benda-benda lain tu. Lepas tu yang dukun ni keluar cerita juga. Dia keluar cerita pasal dia dulu seorang cikgu. Dia dulu seorang cikgu. Lepas tu bila dia duk mengajar ni, orang anak-anak Indonesia ni semua, ada dia keluar cakap. Dia kata hampa ni dalam ramai-ramai hampa ni, dia kata macam tu lah. Dia kata apa waktu itu aku bertanya pada murid-murid yang akan meninggalkan bangku sekolah. Dia kata siapakah yang akan meneruskan ke sekolah guru. Dia kata di antara murid yang 50 orang itu cuma 3 mengacungkan jarinya. Maksudnya dalam 50 orang nak pergi sekolah jadi cikgu 3 orang. Dia tahu tu. Bila dia seorang cikgu, dia tanya macam tu, ada 3 orang daripada 50. Dia berbayar. Dia kata alangkah sedihku waktu itu dan berkata aku pada mereka,
Kalau di antara 50 orang cuma 3 orang yang ingin jadi guru, siapakah yang akan mengajar anak-anakmu nanti? Dah tahu tu. Itu macam dan ni kira dia kurang cikgu lah time tu. Malaysia ni belum bawa cikgu. Oh. Bawa cikgu tapi tak ada kerja. Banyak yang keluar ambil jurusan guru mengajar tak ada kerja. Kan? Lain dah dekat dalam buku ni. Lepas tu dia apa? Okey, satu dia galakkan. Dia kata kenapa 3 orang je? Kenapa tak ramai lagi nak jadi cikgu? Tapi pada masa yang sama, dia kata juga dekat anak murid dia kata, kalau engkau tidak yakin betul, lepaskan cita-citamu untuk jadi guru itu, kataku. Seorang guru adalah korban-korban untuk selama-lamanya dan kewajibannya terlampau berat, membuka sumber kebajikan yang tersembunyi dalam tubuh anak-anak bangsa. Maksudnya orang yang cakap ni, guru ni yang dia cuba nak inspire anak-anak murid dan untuk jadi cikgu juga, dia faham lah fungsi cikgu ni. Kiranya bukan sekadar cikgu mengajar, okay dah balik, dah. Dia kata, nak timbulkan balik ni, anak-anak Indonesia yang dia ajar ni, nak jadi orang. Sebab kerja cikgu bukan senang, tambah macam lah. Kira, sebenarnya lah kot, profession guru, bukanlah masuk ke profession yang dia mengajar di sekolah, dah. Ni mana-mana saja, dia mengajar pondok ke, dia mengajar apa ke, taraf guru ni dia tinggi. Kalau macam kita baca kisah-kisah dulu semua kan, macam taraf dia pun tinggi sebenarnya. Hormat macam imam-imam dulu kalau macam belajar. Saya tak tahu cerita yang Imam Syafi'i buka apa lembaran-lembaran kitab tu depan Imam Malik kan, Imam Muwatta kan. Dia buka tu dia sampai tak bagi bunyi. Contoh-contoh tu saya betul ya. Kiranya ada dalam kitab kan. Maksudnya macam memang cerita kata adab tu dia jaga betul ya. Kira betapa tingginya martabat guru kan. So kalau kita tengok dekat dalam buku ni memang orang yang cakap tu memang betul ya. Dia tahu lah guru tu macam mana. Fungsi guru tu bukan main-main. Bukan sekadar ajar-ajar dah. Hamba kerti belajar, baca dah. Belah. Dah. Dan dia kena fikir legacy pula. So benda tu dia jadi macam conflicting tau. Satu dia nak cari orang ramai untuk jadi cikgu. Dan pada masa yang sama dia kata, kalau betul kalau tak minat kata jangan masuk lah. Kalau tak minat jangan ambil ya. Kata lagi merosak profession tu pula. Itu. Macam mana? Zaman sekarang senang dapat kerja. Memang lah. Lah ni tak ada dah. Farmasi ke, doktor ke, cikgu ke, semua tak ada. Dia hang kerja tu, waktu ni baru sedap lah kata rezeki tu taklah bagi. Dia bukan profession ni. Ni confirm dapat kerja dah. Dan ni dah tak ada dah benda-benda tu semua. Ngarut dah. Boleh no? Page 54 dengan 55 settle. Okey. Yang pasal nasionalisme untuk perkasakan bangsa, muka surat 88. Aku sebut lah 88 tu. Dia apa? Dia kata ni bapak dah. Ni bapak dia yang sakit tu. Dia macam ada lah dialog di hujung-hujung tu dia bercakap dengan bapak dia. Bapak dia kata, aku tak mau jadi ulama. Bapak dia kata. Dia kata sambung ayah dengan suara tegas. Aku mau jadi nasionalis. Itu dia diam lagi. Kerana itu aku jadi guru. Bapak dia diam. Biasalah orang kena TB, dia mungkin batuk kerak. So bila dia cakap tu dia penat. Dia cakap Ustaz, dia batuk. Dia cakap Ustaz dia batuk. Lepas tu yang tengok diam banyak lah. Diam lagi. Mungkin dia nak abang interval kot. Interval bapak dia duk batuk, duk mengerang sakit kan. Lepas tu dia kata membukakan pintu hati anak-anak untuk pergi ke taman patriotisme. Dia kata dekat anak dia. Maksudnya pak dia ni pun seorang guru yang bagus kan. Dia bukan sekadar jadi guru sambil lewa macam tu je. Dia guru yang ada vision. Dia nak bawa anak-anak Indonesia ni sayang negara dia pun. Kan baru naik. Mungkin sebab pak dia ni macam aku cakap tadi, pak dia dengan dia dua-dua berjuang republik. Kiranya dia pun setuju dengan penubuhan republik Indonesia. So macam bila dah depa dapat merdeka daripada Belanda tu, depa nak maintain lah. Of course nak maintain. So bila ada vision nak maintain tu, nak teruskan, nak bagi Indonesia ni jadi satu bangsa yang kuat, of course guru sangat penting. Sebab kan contoh guru dengan budak-budak kan, fungsi guru dengan budak-budak. Kalau contohlah, aku rasa ada satu kajian kot buat profession ataupun profession yang paling orang percaya, cikgu. Kau aku tak sure cikgu ataupun doktor. Sebab contohnya, aku bagi satu example lah. Cikgu maths kat sekolah, dia ada anak dia pergi sekolah lain. Anak dia pergi sekolah lain, belajar maths dekat sekolah anak dia. Bila balik mai, benda sama. Bila balik mai,
Dia tahu mak dia ataupun pak dia ni cikgu. Tapi bila mai, biasalah guru mat ada kat rumah. Ajak cara macam mana dia mengajar kat sekolah dia lah. Tapi anak tu kata, dah. Cikgu ajak macam ni. Padahal dia tak tahu mak dia pun, mak dia ke pak dia tu mengajar mat ke. Macam tak ada beza sangat silibus kurikulum sekolah tu tak ada beza sangat. Cuma sebab cikgu dia. Dia macam biasalah budak-budak kan. Tak ada cikgu kata macam ni. Even mak dia cikgu. Kita tengok. Aku bisa dengar benda ni daripada cikgu aku lah. Dia mengadik, dia kata aku balik mai. Mongok juga lah itu dia kata. Aku balik mai anak aku semua. Dia boleh tak percaya lah. Macam tu lebih kurang cakap, ya Allah, kesian. Cakap apa? Macam mana dah budak-budak punya mindset kan. Nak habaq kata guru ni punya pengaruh. So kalau guru ni orang yang bagus, dia boleh pengaruh anak-anak kecil ni semua boleh ikut dalam contoh yang baik lah. Kemah. Kira tak kira lah Indonesia ke Malaysia ke, benda tu satu benda yang positif lah sebenarnya yang kita boleh ambil daripada buku ni kan. Cikgu kaki mencarut elok. Allah. Guru kaki mencarut kan. Ada. Besar jumpa. Dia memang akan inspire. Dia akan inspire sebahagian lah apa anak-anak murid yang lain untuk mencarut juga. Memang mereka ambil dia sebagai idola. Cumanya cuma pelik lah. Ada guru dia mencarut. Dia mencarut dengan budak-budak lelaki apa semua kan. Biasalah budak-budak lelaki kat sekolah kadang-kadang kelas KH kalau lelaki saja kan, macam even sekolah campur kelas lelaki perempuan, bila KH lelaki ambil kemahiran apa mechanical benda electrical apa semua tu kan. Pi kelas lain. Perempuan ambil ekonomi rumah tangga. Perempuan je semua. Ni kat sekolah aku lah. Itu macam bila dah student sudah lelaki semua, cikgu lelaki mengajar, kenapa cikgu tu memang suka mencarut? Dia mencarut lah. Cuma orang tak perasan. Lepas daripada mencarut biar semua tu, lepas student-student pun belah, cikgu tu masuk kat dalam bilik, buka Quran baca. Hak buka Quran tu, budak-budak tak nampak. Budak-budak macam, cikgu ni mencarut lah. Dia bawa mencarut tu keluar bilik darjah, keluar bengkel. Padahal cikgu tu lepas tu baca Quran, buka Quran macam, okey, hak ni pun tak ikut. Macam tu lah, macam pengaruh buruk tu kadang-kadang lebih kuat lah. Dan lagi itu biasa lah, cikgu bila dia takkan kot. Aku rasa cikgu tu jenis warak juga kot. Sebab dia tak mahu orang hantar malam baik dia buat. Mungkin lah kot dia tak mahu orang hantar. Cuma tak payahlah mencarut. Yang tu lah, tak payahlah mencarut macam benda tu buruk lah, tak elok lah. Tak waria kan. Aku tunjuk jahat aku lah. Baik kau aku dah simpan. Kekuatan cikgu. Dia lupa dia mungkin lah. Dia mungkin terlupa ada cikgu. Cikgu ke manusia kan. Geng cikgu maki aku ni. Jenuh. Ramai kawan-kawan aku cikgu jenuh. Maki aku ni. Baik. Yang pasal nasionalisme tu kita dah bincang dah tadi. Pasal nak perkasakan bangsa tu aku sebut dah. Relate balik dengan fungsi guru. Okey ni last. Pasal politik berkepentingan. Ada juga disebutkan dalam buku ni. Sebab pak dia sakit. Pak dia sakit TB tu. Dia ada satu tempat memang rawatan khas untuk orang sakit. Cuma disebabkan pak dia bukan pegawai tinggi, so tak dapat pergi tempat tu. Aku tengok dalam muka surat 64 tu. Agak sedih lah dia bang kata. Okey. Kalau ada orang menjawab, jawapannya hanya begini. Ongkos ataupun duit lah, kos dan sebagainya di sanatorium. Sanatorium ni tempat yang aku cari tu. Sanatorium ni tempat nak macam mana? Tempat nak merawat penyakit tu. Dia kata ongkos di sanatorium tu mahal sekarang. Dan kalau tidak begitu, jawapannya ialah sanatorium sudah penuh oleh pedagang. Kalau engkau jadi pegawai, kalau bukan pegawai tinggi, jangan sekali-kali berani mengharapkan mendapat tempat di sanatorium. Maksudnya dia kena jadi pegawai tinggi. Sebab benda ni kadang tu aku bisa tanya lah waktu aku interview sebelum aku masuk kerja. Aku tanya pegawai yang interview aku tu, aku tanya dia pasal full paying patient. Maksudnya kat hospital patient yang bayar full ataupun macam dia bayar kos dia tu dulu, adakah dia akan didahulukan untuk dapat satu rawatan ataupun dia kata doa ikut turn lah. Macam tu. Aku tanya dekat pegawai yang interview aku dulu. Betul pegawai tu kata, dia kata dia akan ikut turn. Even dia ni bayar penuh,
Dia ni banyak kemudian. Yang banyak kemudian, yang banyak kemudian tu kalau dia dah turn dulu dah, doktor dah letak nak rawat dia dulu, doktor akan rawat dia dulu. Bukan akan lebih ke orang yang boleh bayar full. Macam tu lah. Kalau kita relate dengan buku ni, memang rujuklah tempat macam tu. Memang waktu setting apa hospital swasta jadi macam tu. Hang boleh bayar, hang boleh bagi berapa banyak yang dia nak. So okey jalan lah. Kalau macam misalnya kata hang susah, tak ada duit, payah hang nak cari rawatan, benda memang sedih. Sebab kalau pergi duduk hospital tu betul tengok ada ubat-ubat yang mahal. Contoh kalau ada sakit macam Allahumma salli ala Muhammad, sakit darah beku. Bila darah beku tu dia jadi ketui kan. Kadang ada hak yang ketui tu dia pecah sikit-sikit. Hak yang pecah sikit-sikit tu kita panggil embolism lah. Dia pecah, dia jadi rupture. Yang gumpalan kecil-kecil tu dia mungkin akan masuk ke dalam saluran darah lain. Kalau dia sangkut dekat otak, stroke. Kalau dia sangkut dekat paru-paru, dia akan kena PE, pulmonary embolism. Kalau dia sangkut kat jantung, dia kena panggil jantung. Yang tu lah, dekat kidney dan sebagainya dia akan rosak lah. Nak rawat benda tu, ada ubat murah. Contoh warfarin. Warfarin murah, memang kat hospital akan dapat free. Tapi kalau dia next class drug, macam drug yang lagi bagus lah, contoh apixaban, apa semua tu, orang yang ada sponsorship, contohnya dia pesara kerajaan, dia JPA apa semua tu, dia boleh apply untuk dapat macam free lah ubat tu. Kira macam kurangkan kos lah. Tapi kalau macam dia just kerja kilang, minta maaf lah, aku tak pandang rendah orang kerja kilang. Selama mana halal, tak ada masalah. Aku beri contoh je. Orang yang kerja kilang, orang yang kerja tempat yang macam mana gaji kecil, dia pun tak mampu nak beli ubat ni semua. So dia kena stick dengan rawatan yang murah yang ada tu lah. Rawatan tu berkesan. Masih lagi macam contoh yang pasal kata penyakit tadi tu, dia ambil warfarin ataupun ubat cair darah. Ubat cair darah, ubat tu masih berkesan. Cuma kalau compare dengan ubat yang lagi mahal, yang lagi bagus, gabapentin apa semua tu, keberkesanan dia nak rawat satu-satu penyakit tu lebih bagus. So alangkah bagus kalau depa boleh beli juga ubat yang mahal tu. Ni benda ni nak cerita balik dekat dalam situasi ni lah sebenarnya. Dalam buku ni pun sebut macam tu. Macam tadi pergi sanatorium tu ataupun tempat nak rawatan lebih bagus tu sebab bukan pegawai tinggi. Macam kita rasa ralat lah, tu belum mungkin. Contoh jumpa dekat hospital, pesakit dia kena penyakit diabetic ketoacidosis lah. Dia macam disebabkan gula dia. Dia start pada masalah gula, dia melarat masalah lain. Punca dia kena penyakit tu, dia tak boleh beli jarum insulin. Jarum insulin tu berkupang lah tu. Hospital akan bagi 5 free jarum insulin tu, yang pen ya. Lepas tu dia kena beli dekat luar sendiri. Dia kata duit terputih. Dan ni benda yang aku sering jumpa. Duit terputih, tak ada duit nak beli. So dia kata dia tak cucuk insulin lah. Bila tak cucuk insulin, pesakit kerja mana? Kalau dia punya gula dah tak kontrol, pesakit lain akan main. So aku dah relate balik lah dengan keadaan buku ni, yang pasal rawatan dan sebagainya. Tu macam mana kata, kalau macam kita boleh cari jalan. Kalau kita boleh cari jalan untuk bagi free rawatan, even rawatan mahal pun kita boleh bagi free rawatan, bagus lah. Kalau nanti kita boleh tolong banyak orang. Okay, point last yang aku nak cakap. Lepas tu kita kalau nak discuss, kita discuss lagi. Kalau tak, kita tangguh je. Muka surat 65 dia cakap pak dia dia kata pak dia ni biasa dapat tawaran nak jadi YB. Biasa dapat. Dia kata, "Ya mas, ayah sendiri pernah mendapat tawaran jadi anggota perwakilan daerah dan ayah menolak angkatan itu." Lepas tu hal lelaki ni kata, "Menolak? Bukankah itu satu kesempatan baik untuk memperbaiki keadaan masyarakat?" Dia kata, "Aku bertanya." Lepas tu aku rasa ni dia sembang adik dia. Dia kata, "Aku tidak tahu. Hanya saja ayah bilang begini." Ni perkataan ayah dia. Dia kata, perwakilan rakyat hanya panggung sandiwara dan aku tidak suka menjadi badut sekalipun badut besar." Tu macam kata-kata daripada ayah dia. Dia nak menempelok ke orang yang bila dah join politik jadi pemerintah. Ni aku cakap daripada buku ni, buku surat 65. Dia kata sometimes sebelum dapat kuasa lain, bila mana dapat kuasa jadi lain. Dia macam kita tengok dia
benda yang depa tabung tu depa sebenarnya tak naik apa pun. Sometimes tak rasa. No? Macam mana yang cakap kat dalam buku ni lah, kalau betul-betul nak menolong rakyat, mungkin Pak dia punya pandangan. Pak dia kata tak payah dia kata nak jadi badut. Maksudnya tak tolong mana pun. Sometimes tu. Kalau ada yang betul-betul boleh dapat kuasa, lepas tu hang nak tolong, memang boleh tolong. Bukan tak ada YB yang bagus, ada. Banyak. Ada yang YB yang bagus. Cuma yang kita dah nampak semua jenis kelentong. Dapat kuasa gone. Terus orang-orang susah tu macam menunggulah. Bila yang nasib-nasib kami yang kata nak tolong ni, bila masa nak tolong? Kan? Sebab bapak dia ni, macam tadi aku cakap, guru, nasionalis dan sebagainya, of course dia concern dengan rakyat dah. So macam Tapi main judi. yang tu dosa peribadi. Okey. Kamu nak buka aib orang ke? Allahu Akbar. Hey, mengarut. Noh, macam Pak dia ni nasionalis. Macam dia sayang lah rakyat dah. So dia macam mana? Simplistic lah orang kadang-kadang. Oh hang nak tolong rakyat ah. Okey, jadi YB. Tak semestinya. Mungkin bukan feel hang. Mungkin macam puasa tu akan butakan hang balik. Bukan. Kadang-kadang Hati tisu tak boleh jadi YB. tak ada jadi orang kecam. Kan? Hati tisu tak ada jadi YB. Mungkin hang boleh tolong orang lagi bagus kalau hang duduk dalam NGO. Mungkin. So, cikgu. Okey. Jadi bangsa. Boleh. Tak ada masalah. Sebab tu Pak dia pilih jadi cikgu. Kan? Cuma bukanlah nak tolong rakyat ni just YB. Banyak lagi. Hang boleh kerja profesional, hang boleh tolong orang. Tak ada masalah. Cuma kalau dah rasa ready nak join politik dan sebagainya, sila. Cuma tolong ingat balik lah. Tolong ingat balik kenapa hang join politik. Yang tu lah. Tak mau jadi macam saya nak kata situasi yang tak elok. Lalah kali rakyat lah yang sakit. Yang tu je. Kalau setakat hampa je apa nak melingkup kawasan hampa tu, aku tak kisah. Masalahnya orang susah ni. Orang bawah hak harap ni. Yang tu lah. Mungkin disebabkan tu kot lah. Pak dia tolak. Pak dia tak mau. Dia kata ayah menolak juga dan bilang, tempatku bukan di kantor. Tempatku ada di sekolahan. Pak dia memang all out nak mengajar budak-budak. Bagi mereka jadi orang. So macam kita nampak lah karakter seorang cikgu yang memang minat nak mengajar anak bangsa dia. Kuasa takat tu saja yang perkongsian pada malam ni. Tujuan aku bukan apa? Aku bedah buku ni sebab dia banyak poin yang relevan dengan hidup kita sekarang. Even tak ada lah nak quote ayat Quran dan sebagainya, tak ada. Cuma yang ni dia sekadar kisah. Kita baca, hal mana kita setuju, kita setuju. Hal mana kita tak setuju, kita tak setuju, kita tak tepi lah. Contoh yang macam dia kata, kenapa kita kena hidup ramai-ramai, kenapa kita kena mati seorang-seorang tu. Macam mana? Dah Tuhan buat begitu, macam tu lah. Hang komplain bila macam apa, hang tetap mati seorang-seorang. So macam itu kita beza sikit dengan dia. Cuma dia ni orang Islam ke tak yang tulisnya, aku tak pasti. Aku tak sure. Dia bawa ideologi dan sebagainya tu, aku tak sure lah. Mungkin ada yang kata dia mungkin bawa ideologi macam komunis dan sebagainya lah. Sebab dia dulu tulisan-tulisan dia kadang-kadang tu macam nak dapat anugerah, lepas tu stop sebab dia ada masalah ideologi. Cuma dia mati dalam keadaan dia pegang ideologi apa tu, aku tak sure. Sebab kebanyakan masa aku baca buku, aku tengok konten buku tu, memanglah penulis ni penting. Cuma aku tak mendalami lagi lah penulis ni siapa dan sebagainya. Mungkin waktu-waktu lain kot. Kalau macam ada sahabat-sahabat nak kongsi ke, sila sebelum kita tutup. Yang pasal malam tu, maksudnya apa? Mati sama-sama, ramai-ramai, lepas tu hidup sekali. Dia kata macam Itulah maksud dia. dia kata ramai-ramai lah, hidup ramai-ramai. Macam orang buka pasal malam lah. Ya kan? Buka Padahal tutup. betul. Bila tutup, ramai-ramai balik kan? Macam tu lah. Dia nak macam tu, dia nak rayuh lah. Orang Penang memang buat ramai. Dia suka buat ramai lah. Tapi Nak gambar suasana orang juga kan. mungkin suasana. Kan jenis bising kan. Bising betul. Sebab mana ada semalam jenis senyap. Tak ada pelik lah masalah tu, tak kena jumpa scary ke. Malam dia akan buka sekali, tutup sekali. Tutup sekali, betul. Ya, manusia akan hidup sezaman je lah.
Dekat dah sampai betul-betul beratus. Maksudnya tengok generasi itu saja apa. Satu Best generasi dia. tu. Batch dia. Okey, Ah, betul. batch dia Mungkin dapat mungkin TCD. generasi dia. Betul. Dia dengan kawan-kawan dia. Sebab macam mana? Macam contoh kita. Aku nak bedah buku seorang-seorang. Boring. Terus terang apa? Memang boring. Kalau yang aku mengadap kamera tu, tak boleh. Dia kena ada member. So macam at least ada 2 orang, 3 orang tu jadi ya. Mungkin yang tu lah yang dia cuba nak express kat sini. Dia kata macam, tapi kalau nak express pasal sunyi hang pun, hang tak payah petikai lah. Tak tahu lah orang Tionghoa ni dia agama apa aku tak sure lah. Kan? Kadang-kadang macam kalau macam dia tak puas hati tu dia just cakap lah dia tak puas hati kan. Rungutan dia lah. Tu lah pasal malam. Dah bagi mah. Nak tambah lagi. Kot. Kot lah. Tak apa. Ada lagi? Angin ke? Tambah apa? Sorry? Tak. Sabar kita nama Puan Fitri. Kesudahan ayah dia macam tu. Pak dia meninggal? Meninggal tak? Pak dia meninggal. Maksudnya yang paling, maksudnya climax yang dia nak sampaikan tu, maksudnya ayah dia tu. Betul tak? Ha. Salah. Tujuan dia tu, Climax kan? dia tujuan cerita ni dia nak balik tengok pak dia dengan harapan pak dia akan sembuh. Itu je. Yang tu je. Cuma itulah climax dia tu jadi sedih lah. Pak dia meninggal. Kenapa? Ataupun mungkin kita boleh kata Paling penting yang dia nak sampaikan kat situ apa dia? Maksudnya tentang macam mana nak menyumbang kepada bangsa lah kan? Nasionalisme. betul. Yang tu salah satu mesej yang penting dalam contoh ni lah. Sebab daripada awal lagi kalau tengok balik, dia masuk penjara tu sebab apa? Pemberontakan. Bila berontak, PKI tangkap dia, masuk penjara. Tu selepas dia merdeka daripada Belanda. So tu salah satu cara macam nak tunjuk kata Lepas mereka lah. ya, depan mereka. Dia masuk penjara depan mereka. Dia macam dia kena tangkap tu disebabkan perjuangan dia untuk bangsa dia, sebab dia pro republik. Okey. Lepas tu mai pula ke tengah lagi pula cerita pasal macam tadi lah pemerintah dan sebagainya pun nak rujuk kepada bangsa Indonesia tu juga lah. Dia center of attention sekarang ni bangsa Indonesia tu sendiri daripada buku ni. Yang tu setakat yang aku faham lah. Tapi kalau tengok penulis-penulis daripada Indonesia kan, banyak mereka daripada guru. Okey. Pejuang-pejuang Okey. nasionalis. Banyak daripada guru. Guru-guru lah yang menulis kan. Tengok rajin tak rajin dia ni menulis kan. Macam mungkin sebab guru tu exposure dia kot. Exposure dia ataupun Mungkin kita nak tahu keadaan di Indonesia tu macam mana mereka nak meraih guru tu ke macam mana kan. boleh jadi. Betul. Macam nampaklah fungsi guru tu penting ke tak dekat Indonesia kan. Macam Macam Malaysia ni tak nampak sangat kat apa tu kan. Tahu. Malaysia penulis-penulis Malaysia kalau sekarang lah ada je yang guru macam Zaid Zamir. Zaid Zamir guru juga. Dia memang dah profession guru lah. Cuma hal lain tu mungkin kadang based on ideologi. Dia menulis based on ideologi, dia tak semestinya guru lah. Ataupun kadang lah ni doktor dengan farmasis pun menulis juga. Tapi pasal bidang mereka. Yang tu lah kebanyakan lah. Macam nak kata climax contoh ni, aku tak sure antara climax ataupun peleraian. Peleraian bila pak dia meninggal ke? Climax tu mungkin kita boleh kata bila dia sembang dengan pak dia cerita. Pak dia habaq kata aku nak jadi nasionalis, aku jadi guru dan sebagainya. Dia sampaikan mesej lah dah sebelum pak dia meninggal. Mungkin lah kot yang tu kalau macam nak kata climax dia kan. Sebab itulah kalau macam dia sekadar nak cerita pasal hubungan pak dengan anak, habis lah. Dan kali pak dah meninggal. Cuma mesej nasionalis tu kot rasanya yang lagi penting lah compare dengan hubungan tu. Wallahualam. Fitri, ada apa? Nak tambah ke tanya apa? Tak ada lah. Azim? Tak. Kalau tak ada, rasa takat tu je. Kalau macam tak ada apa-apa dah. Tak tahu lagi bila nak sambung. Bila nak buat nombor 2. Nombor macam mana? Sila. Macam yang aku rasa kan. Aha. Bagus lah. Antara paradigma yang dia dapat buka lah untuk masyarakat kita lah kan. Okey. Tentang menyumbang kepada bangsa ni ataupun menyumbang kepada masyarakat ni. Okey. Nak membangunkan masyarakat ni bukan semata-mata melalui luang politik semata-mata. Okey. Betul. Yang tu satu kadang-kadang tu
Sebab kadang-kadang ni parti-parti politik tak kira apa pun. Kita buat untuk rakyat, kita buat untuk rakyat. Tapi rakyat tak rasa sangat pun. Betul. Feel. Tak nampak. Kan? Antara feel okey. Dan kadang-kadang tu kejujuran orang politik tu bukan Betul. semua lah. Kadang-kadang ada yang jujur. Kebanyakan lah. Kebanyakan tak. Tetapi kebanyakan dia tak jujur. Kebanyakan tak. Betul. Kebanyakan untuk membina nama, membina pengaruh diri sendiri ya sebenarnya. Betul. So, Tapi kadang-kadang orang yang lebih sebenarnya lah yang nampak macam lebih jujur untuk menolong orang ni kebanyakannya NGO. Mereka buat atas kepentingan apa? Tak ada kepentingan. sebab dia Kebanyakan NGO lah. non Mereka buat di governmental. atas asas kita tolong sebab tanggungjawab kita kemanusiaan lah. Betul. Tolong masuk kan. Sebab kadang-kadang baru ni kan macam aku terlibat agak lah kan. Macam join NGO ni. Kadang-kadang rasa bagus lah. Tak kira NGO mana pun kan. Bila kita join NGO ni rasa macam kita buat tu memang rasa macam atas apa yang aku dapat. Gaji tak dapat pun. Dia dapat. Yalah okey pengalaman orang tak bisa mandi syok. Okey betul dah. Boleh Tapi boleh tolong kan. kan. Situ kita boleh rasa kita masuk masyarakat, kita tolong, kita ni apa semua tu kan. Yang tu Dia ajak ikhlas tu. Dia ajak ikhlas tu mungkin lah. macam di Eropah apa semua ni banyak NGO yang bagus-bagus daripada alam sekitar, apa semua. Alam sekitar lah, apa haiwan lah. Homeless people pun ada juga. Macam dah tengok NGO dia pun kemas. Dalam tu. Dan kadang-kadang tu orang dakwah tu kan. Okey. Bukan semata-mata dalam lubang ceramah. Kadang-kadang membantu golongan-golongan OKU. Macam memberi kesedaran tentang alam sekitar. Benda-benda tu kadang-kadang tu benda-benda yang macam tu kita tak nampak. Yes. Padahal Yang tu yang lebih- tu yang melambangkan kepada kesyumulan Islam tu. Betul. Macam Benda-benda yang part-part bila kita duk bergaduh bab-bab telagah bab-bab agama ni. Tapi kadang-kadang tu benda yang lebih holistik tu kita tak nampak. Contoh macam alam sekitar, kebersihan. Orang Islam tentang kebersihan rosak kan. Contoh bersih kan. Bergaduh macam bersih kan. Masih khilaf ni apa mazhab tu kan. Tapi tengok bersih sebab tu potong. kan. Tak boleh Allah. Contoh macam kalau benda-benda yang orang Islam mundur, rasuah paling teruk apa semua. Tapi kita bergaduh dalam bab-bab yang macam tu. Tapi benda yang lebih besar pada tu kan. Orang miskin dia kan tak tahu apa kan. Kita macam hilang fokus kot. Macam sometimes kalau macam orang betul-betul hands on, hak tu yang memang impact dia lagi kuat, lagi besar kan. Macam hang buat terus tolong orang susah, jaga dalam sekitar macam yang sebut tadi. Benda tu orang akan lebih nampak. Kalau macam relate dengan guru, dia mengajar, dia terlibat terus dengan orang-orang bawah. Yang tu lebih dekat lah compare dengan Hajus duduk atas, hang bagi arahan dekat orang bawah. Tu agak jauh juga. Tu boleh ambil pengajaran juga daripada buku ni tu. Maksudnya cerita dia tu, dia pengajaran banyak benda. Kalau kita boleh duduk fikir, relate balik, harap ada manfaat lah kot. Ada lagi tak? Last. Tak ada dah. Tak ada dah? Aman tak ada dah? Okay, kalau tak ada dah, yang ni 1.0 sekali 1.0. Tak tahu bila pula 2.0 tu, tak tahu. Tunggu cuti pula kot. Kan? Saya tak habis benda lah. Habis. Habis. Maksudnya yang kata 1.0, 2.0 tu maksudnya live macam ni. Kalau dulu tiap-tiap Khamis. Kalau cadar kita buat tiap-tiap Khamis pula, tiap-tiap Jumaat. Jadi lah kita buat Khamis. Tadi kita kena pergi kitab. Boleh memang kalau ni masuk lah. Boleh pun open untuk orang luar juga lah. Memang betul. Tapi tu lah, ni rektor dia bagi syarat. Betul. Betul lah. Habis lah.